Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini 2 Safar 1443 bersamaan dengan 9921. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-40, hadis 40 yang ke-26. Hadis 40 yang ke-26 bagi jemaah yang ada kitab Al-Wafi muka surat 344. Yang penting mana-mana edisi ataupun naskah, cari hadis yang ke-26. Al-hadithu as-sadis wal-ishrun al-islahu bainan nasi wal-adlu fihim. Al-islah bainan nas maksudnya mendamaikan di antara manusia. Ada penterjemah dia kata memperbaiki keadaan sesama manusia. Bolehlah mendamaikan, membaik pulih hubungan manusia yang renggang, yang tak berapa baik, kita damaikan. Wal adlu fihim, dan hendaklah kita bersifat adil kepada mereka. Mana kita dengan manusia ni kena berlaku adil, kena damaikan, jangan kelahi, jangan duk sibuk balah sana sini. Kalau ada orang kelahi, kitalah pendamainya. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, hadis ini, hadis 26 ini kesinambungan daripada hadis yang ke-25, iaitu masih lagi dalam kategori sedekah tanpa fulus. Dia panggil sadaqatun bila fulus. Mana kita sedekah dengan kederak ring. Kita nak macam hak baru ni, hadis 25 baru ni lebih kepada bacaan. Nabi sebut apa ni, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf. Itu dia panggil sedekah dari sudut mulutnya. Dan satu lagi sedekah dari sudut perbuatan manusia, iaitulah perhubungan suami isteri. Baik para pelajar sekalian, kita sambung hadis ini, hadis yang ke-26, dia ada persamaan. Oleh itu ana insya-Allah akan ringkaskan huraian beberapa perkara yang sama dengan yang lepas, kita berpada dengan huraian yang lepas insya-Allah. Jadi para pelajar yang ada kitab Al-Wafi, diharap celek mata, buka telinga, sebab ana akan ambil tajuk-tajuk asas saja, kemudian kita pergi kepada poin yang berikutnya. Memandangkan masa kita terhad dan kitab huraian dia pun hampir sama dengan yang lepas. Mari kita baca hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat, sebutnya nama Nabi, terus kita berselawat. Kalau saya sebut atau tak sebut, tuan-tuan dan puan-puan selawat, kita nak sebanyak mungkin selawat, kerana malam Jumaat ini kempen kita ingat Jumaat, ingat selawat. Para ulama Islam mengatakan selawat itu dituntut memperbanyakkannya bermula dari maghrib Khamis sampai maghrib Jumaat. 24 jam ni tempoh kita berselawat. Jangan banyak kerja lain, tak usah ulah isu tu isu ni. Allahumma salli ala Muhammadin, selawat je kita banyak-banyak. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Tengok terjemah. Saya ambil satu perkataan, terjemahan selalu. Setiap anggota sendi, sulama mana sendi pada manusia itu, padanya ada sedekah. Sama ada sendi itu sendiri boleh dijadikan sedekah, satu,
ataupun kita kena sedekahkan kerana sendi kita berfungsi, bergerak, tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi sama ada kita bersedekah kerana sendi kita bergerak, ataupun sendi itu mampu untuk memberi sedekah, meraih pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi para pelajar tengok satu-satu. Yang pertama, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari terbitnya matahari. Maknanya kita bermula daripada pagi, satu, maknanya sedekah daripada awal pagi kita boleh sedekah dah satu. Dengan sendi-sendi kita ni kita mampu bersedekah, ataupun kita sepatutnya bersedekah apabila sendi kita berfungsi. Jadi dua huraian di situ, dua tu kesinambungan, tidak jauh. Baik. Yang pertama Nabi sebut ta'dilu bainatsnaini sadaqah. Mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi, itu sedekah. Kita dengar dua orang ni tak baik, kita pergi damaikan, sedekah. Tak payah bajet duit apa, cuma je. Kena pakai duit ke ustaz? Minyak kereta saya, tak, itu cerita lain. Ataupun kena habis duit sikit sebab kita nak beli barang-barang untuk pergi hadiah. Yang pentingnya asasnya tak ada bayaran, tak ada kos. Yang kedua, tanda tuan-tuan, yang pertama ta'dilu bainasnaini sedekah, yang kedua wa tu'inur rajul ala dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Yang kedua, membantu seseorang lelaki untuk naik ke atas binatang tunggangannya adalah sedekah. Tunggang. Orang dulu kan naik unta tinggi, naik apa ni, gajah contohnya, perlu pada tangga, jadi kita tolong dia naik. Ataupun kalau zaman kita hari ni, tengok dalam fiqh istilah hadis, dia kata termasuklah naik kenderaan. Contohnya orang ni tua tak larat, kita tolong angkat dia naik bas, naik kereta api, naik motor, ini semua sedekah. Yang ketiga, au tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah, atau kita tolong angkat barang dia. Dia mana orang ni nak angkat barang, kita tolong angkat, letak atas kepala dia, dia nak junjung barang, letak atas belakang dia, letak atas kereta dia, sedekah. 3. Ini dia panggil kerja-kerja yang mudah. Yang keempat, wal kalimatu tayyibatu sedekah. Kalimah tayyibah ini satu ucapan yang baik, kan? Zikir-zikir itu dia panggil kalimah tayyibah, ataupun ucapan yang baik, zikir, semua itu sedekah. Yang kelima, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah kamu melangkah, menapak ke masjid, sedekah. Yang keenam, tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kita tengok ada benda halangan di tengah jalan, ada batu, kayu, sampah tengah jalan, kita angkat tak tepi, sedekah. Jadi setakat yang kita ada di sini, para pelajar sekalian, ada 6 kategori sedekah. Kalau kita ambil daripada awal lagi, kullu sulama, daripada sendi-sendi kita sedekah, mana kita ada 7 kategori sedekah di dalam hadis ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kata alhamdulillah, sebab alat, enjin untuk bersedekah yang ada pada kita cukup banyak, cukup mantap. Dalam banyak-banyak ini, tak perlu 1 sen pun untuk belanja sedekah. Siapa kata nak kena kita nak pergi nak cakap baik dengan orang, kena bayar duit dulu, itu lain. Saya kena ada duit sebab saya nak belanja dia minum baru saya bercakap, itu cerita lain. Itu mekanisme lain. Yang penting asasnya sedekah ni tak perlu pada duit. Kerana itu anak kata hadis 26 ini boleh dicampur dengan hadis 25 dari sudut kategori sedekah biduni fulus. Taib, hadis ini rawahul Bukhari wa rawahu Muslim. Makna hadis ini kemuncak dia punya kesahihan, ya. Tengok dalam huraian muka surat 345, kepentingan hadis, min a'zami ahdafil Islam, di antara matlamat besar Islam, dan objektif utama dia jama' qulubal muslimin, nak satukan hati umat Islam dan nak menjinakkan di antara sama-sama kita. Sepatutnya orang Islam orang yang bersatu, orang yang berkasih sayang,
orang yang saling cinta mencintai sama-sama kita. Li ta'arafu, Allah sebut supaya kamu kenal mengenali. Tapi apa boleh buat, kita sama Islam sudah menjadi li ta'araku, orang yang paling kuat berkelahi sama-sama kita. Nas'alullah salamah. Baik. Dan maksud dianya termasuk juga ke dalam objektif, dan maksud ini ialah menegakkan kalimah yang hak, mana kita menyatakan yang benar, dan pengukuhan kekuatan mereka serta kemenangan mereka ke atas musuh-musuh Islam. Ini tujuan Islam yang benar. Maka matlamat yang murni ini tidak akan terlaksana illa bitanasuri wat ta'awun wat takaful. Maknanya matlamat kita nak kukuhkan kekuatan Islam ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya tolong menolong, bantu membantu, takaful, sambil masing-masing rasa bertanggungjawab untuk memberi bantuan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Adapun saudara kita yang hari-hari mari duduk kacau dalam kuliah ni, duduk minta, itu scammer dia panggil. Scammer tu tak usah layan lah. Buat nyusah ya. Kita nak beri zakah, kita orang yang kita betul-betul tahu, yang kita kenal dia susah, menjadi tanggungjawab kita untuk beri bantuan. Baik, ada orang kata, kenapa Ustaz? Biarlah kita nak bagi sedekah walaupun kita tahu dia scammer. Seolah-olah kita menggalakkan untuk dia buat kerja ni. Hari-hari duduk main semua channel orang kuliah je dia pergi minta derma, kan? Biar dia apa kerja dia tu? Kerja apa? Duduk mencari benda tu. Maka kita mengatakan hadis ini kita bantu orang yang betul-betul, bukan orang yang mari duduk mengacau di tempat kita. Baik. Wa hadzal haditsus syarif, tengok tuan-tuan, hadis yang mulia ini menyeru kepada sikap sedemikian melalui perkataan dan amalan serta hukum-hukumnya, sebagaimana Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Kita sama-sama kita mesti membantu untuk menegakkan yang hak, menghilangkan kebatilan dan menjalankan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong pada melakukan dosa dan maksiat dan pencerobohan terhadap hak orang lain. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Bandingan orang mukmin dalam berkasih sayang, kasihan belas, tolong menolong, mathalul jasad, macam satu body, tubuh. Iza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Anggota kita ni bila satu kumpulan sakit, semua merasai sakit. Kita nak macam tu, mana orang Islam sakit, kita rasa kesakitan itu kepada semua. Baik, para pelajar sekalian, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari sudut istilah hadis, sulama. Apa makna sulama? Tengok di kitab. Makna sendi. Seluruh anggota pada tubuh seorang manusia dan semua sendi-sendinya, terdapat 360 sendi kesemuanya tubuh kita. Daripada ujung ni sampai ujung ni kaki, kita ada 360 sendi. Mana dalil? Dalilnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqal insan ala 60 wa 300 mifsal. Fa fi kulli mifsalin sadaqah. Manusia telah dicipta dengan mempunyai 360 sendi. Pada setiap sendi itu ada sedekahnya sendiri. Maknanya kalau kita nak sedekah setiap sendi ni 20 sen satu sendi, setiap hari kita bayar tol, berapa satu hari kita kena bayar? Banyak sekali. Ataupun setiap sendi ni mampu untuk memberi pulangan sedekah kepada kita apabila kita gunakannya untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berjalan ke masjid, tangan-tangan sendi yang kita, dan kita boleh berzikir subhanallah subhanallah, masya-Allah. Maknanya semua yang ada pada tubuh kita ni berguna untuk apa? Untuk memberi pulangan yang baik
memberi pahala kepada kita, alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada fiqhul hadis. Yang lain-lain itu sama ialah ana dah hurai dah tadi dalam syarah kita. Fiqh hadis wa ma yurshidu ilaihi, dan apakah petunjuk hadis ini kepada kehidupan kita para jemaah sekalian. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada al-qudratul ilahiyah. Apa makna qudratul ilahiyah? Makna kekuasaan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala cipta baik. Allah telah menciptakan segala anggota dan sendi-sendinya pada kemuncak penciptaan yang tiada tandingannya dan dalam tertib susunan yang amat sempurna. Jadi Allah Ta'ala, kerana itu Tuhan telah sebut dalam Al-Quran. Tengok tuan-tuan dalam surah Fussilat ayat 53, Allah kata sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat di pelosok dunia ini. Kita boleh tengok alam cakrawala, tengok di alam angkasa, tengok situ, tengok sini. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas pada mereka bahawa Al-Quran ini adalah benar. Surah Fussilat ayat 53. Nabi SAW sendiri mengajar kepada kita supaya berfikir kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dalam ilmu tadabbur yang telah kita lalui pada pagi-pagi, ayat Allah Ta'ala ni ada dua. Satu dipanggil ayatun maqru'atun, ayat yang dibaca, iaitulah Al-Quran Al-Karim. Satu lagi dipanggil ayatun manzuratun, ayat yang ditengok. Alam ini, tubuh kita, semua ni yang kita tengok. Di atas body kita, dari hujung rambut sampai hujung kaki, tuan-tuan dan puan-puan, berapa aset kita ada? Kalau orang mari nak beli mata sebelah, 1 juta. Agak-agak tuan-tuan jual ke tak jual? Tak jual. 1 juta. Sebelah ni 2 juta. Telinga 3 juta. Masya Allah. Duduk di kepala saja kita punya aset sudah 10 juta. Itu harga paling minimal lah kita kata. Nah, mungkin harga mata saja 10 juta. Kaya kita. Kenapa kita tidak syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat kurniaan yang begini besar? Tengok satu cerita. Sambil-sambil kita ringkah pun cerita kena ada. Nah, baru menarik dia punya perbincangan. Tengok dalam kitab kita ni. Dalam ayat Al-Quran, Allah surah Al-Qiyamah ayat 4. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami berkuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allah Ta'ala cerita kepada kita ni bahawa dia jadi jari kita ni basmah ni apa ni? Ni, ibu jari kita ni ada siput dia ni. Ada lain dia ni, tak sama setiap orang. Berapa juta manusia tak sama. Kerana itu bank gunakan tepek ibu jari ni sebagai salah satu daripada keselamatan. Nak banding dengan tanda tangan yang orang boleh tiru, tapi tak jari orang tak boleh tiru, kecuali kita potong jari dia sekejap. Cerita seorang mekanik. Dia kata Al-Muhandis Al-Gharbi, seorang mekanik dari barat yang bekerja di kilang membuat anggota palsu. Telah beriman dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Beliau kembali kepada kesedaran agama dan beriman dengan wujudnya Allah Azza wa Jalla, kerana pada satu hari dia duduk memperlihatkan telapak tangan anaknya yang masih kecil. Dia ni kerja dia buat kaki, anggota palsu. Buat tangan, buat ni. Satu hari duduk belek-belek jari anak dia. Dia tengok, dia teliti, dia membandingkan antara ciptaan Allah dengan penemuan yang dihasilkan oleh kepandaian manusia dalam menciptakan jari jemari. Dia melihat perbezaan yang sangat besar antara hasil ciptaan Allah itu. Maka akhirnya dia mengisytiharkan masuk Islam. Wa bala qadir ala nusawwiya banana. Masya Allah. Allah kata, mu tengok ibu jari pun orang sudah masuk Islam. Kita kata itulah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tengok ni, hari-hari kita duk baca ibu jari inilah juga, anak jari inilah juga
tidak berzikir kepada Allah, tapi inilah yang duduk terus orang, yang duduk tulis macam-macam, kita kata ini tanda manusia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua, asyukru ala salamatil a'dha. Jadi hadis ini menunjuk yang pertama, al-qudratul ilahiyah, kuasa Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Yang kedua, bagaimana kita nak syukur di atas kesempurnaan anggota badan. Sesungguhnya kesempurnaan anggota badan manusia, panca indera, tulang temulang, sendi-sendi, Allah merupakan nikmat yang besar yang berhak kepada tambahan rasa kesyukuran yang perlu diucapkan kepada Allah yang mengurniakan nikmat ini kepada kita sebagai seorang hamba yang sentiasa menggunakan nikmat yang ada ini. Baru kita tahu kan. Maka hadis ini, hadis yang kita belajar ini para pelajar sekalian, hadis yang mengajar kepada kita erti bagaimana nak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan anggota yang sendi-sendi yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ini. Bagaimana kita nak bersyukur? Tengok ni, dalam ayat dalam kitab ni disebut banyak perkara. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Ta'ala akan tanya kita semua tentang nikmat yang diberi, kita gunakan untuk apa? Nikmat kesihatan, nikmat apa ni semua, tengok dalam hadis. Di bawah sekali itu, muka surat 348. Al-Imam Tirmizi wa Ibn Majah mengeluarkan hadis, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Inna awwala ma yus'alul 'abdu anhu yawmal qiyamati. Di antara soalan yang awal ditanya pada hari kiamat nanti, Allah berfirman, alam nusahhi laka jismak wa narwika minal ma'il barid. Hei hamba aku, bukankah aku bagi pada kamu tubuh yang sehat? Kamu dapat minum air sejuk yang begitu menikmati, tapi kenapa kamu tak syukur? Kenapa kamu kufur? Allahu Akbar. Dalam hadis lain, Nabi kita bersabda, la tazul qadama 'abdin hatta yus'al an ba'. Tidak berganjak kaki anak Adam di hadapan Allah esok sehingga ditanya dengan 4 perkara tentang nikmat yang diberi kepada kita. Kita hati-hati bagaimana kita nak mensyukuri nikmat supaya kita termasuk di kalangan hamba Allah yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Baik. Kita berpindah kepada isu yang ketiga, anwa'us syukri. Jenis-jenis kategori syukur. Berapa kategori syukur? Syukur, mensyukuri Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dikurniakan itu merupakan suatu penarik kepada nikmat yang baru. Sebagaimana kata ulama tadabbur, syukur, pelajar-pelajar yang ada kitab tanda, syukur itu menarik nikmat yang apa ni, menjaga nikmat yang sedia ada, hafizun wajalibun, menarik nikmat yang baru. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam ayat surah Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Syukur aku tambah. Maka di sinilah kesimpulan yang dibuat oleh ulama, syukur hafizun wajalibun. Tulis bahasa Arab sikit. Syukur hafizun wajalibun. Syukur itu menjaga nikmat yang sedia ada, menarik nikmat yang belum ada. Sekarang ni kau ada sibuk kan, tarik ilmu, tarik duit lah, ilmu tarik tu, tarik ni apa tarik, semuanya ilmu tarik boleh bawa ni kan. Jadi kita kata nak suruh Allah jaga nikmat kita, syukur. Maka syukur itu terbahagi kepada 2 kategori. Yang pertama, asyukrul wajib. Syukur wajib, maknanya kita wajib bersyukur. Apa dia? Bagaimana? Iaitu dengan melaksanakan segala perintah wajib. Maknanya fardu yang Allah wajib pada kita, kita mesti laksanakan. Dan meninggalkan segala yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ia mencukupi dalam mensyukuri nikmat kesihatan,
dan kesejahteraan anggota badan dan nikmat-nikmat yang lain. Ini ditunjuki dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abul Aswad Ad-Du'ali. Katanya, kami dengar daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, Nabi kata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yawmin sadaqah. Hadis ni sama yang tadi juga. Setiap hari kita ni, setiap sendi kita nak ada sedekah. Setiap kita salat sedekah, puasa sedekah, haji sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah. Semua yang kita buat itu sedekah belaka. Masya Allah, tabarakallah. Habis, bagaimana kita nak nyatakan kesyukuran itu? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalau kamu tak boleh buat kebajikan, fa illam yaf'al, kita nak buat kebajikan tak boleh, falyumsik anis syarr fa innahu sadaqah. Fa innahu lahu sadaqah. Kita nak buat benda baik tak boleh, kita jangan buat benda jahat. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu juga sedekah. Dari hadis inilah Abu Anas keluar satu kata-kata hikmah, kalau sesuai lah, ataupun kata-kata motivasi. Kita mengatakan, kalau tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Tak boleh buat ibadat, aku ni malah. Jangan. Tak boleh baca Quran, jangan mengumpat orang. Habis cerita. Tak boleh bangun tahajud, tak usah bangun bertepik tengah malam. Tidurlah. Baik para pelajar sekalian, hadis ini menjadi dalil bahawa seorang hamba itu cukuplah menjadi orang yang bersyukur apabila dia tak mampu buat ibadat banyak, dia juga tidak buat maksiat. Jaga yang fardu, tinggalkan yang haram, itu tanda dia wajib dia bersyukur. Allahu Akbar. Tengok kata-kata ulama salah menarik. Berkata ulama salah, kesyukuran itu adalah dengan meninggalkan maksiat. Satu. Kesyukuran itu adalah dengan tidak mempergunakan nikmat. Tengok. Kesyukuran itu kita tak guna nikmat yang ada ini untuk buat maksiat. Tuhan bagi kita duit banyak, kita pergi melancong, travel, pergi tempat maksiat, pergi mungkar, guna duit ni untuk taja tu, taja ni. La. Allahu Akbar. Baik, itu syukur yang wajib. Kita berpindah kepada asyukrul mustahab. Syukur yang sunat, apa dia pula? Syukur yang sunat wa an ya'malal abdu, seorang hamba itu setelah melakukan amal yang wajib, menjauhkan diri daripada benda haram, dia melakukan amalan yang sunat. Mana orang yang banyak amalan sunat ini, tanda dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri malam sampai bengkak kaki. Bila ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah diampunkan oleh Allah. Dosa tidak ada lagi. Kenapa bangun berdiri sampai bengkak kaki? Dengar tuan-tuan, Nabi jawab sepatah. Afala akun abdan syakura. Nabi kata, tak patutkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka para jemaah sekalian, tanda kita syukur pada Allah Ta'ala, iaitulah kita melakukan ibadat-ibadat sunat yang banyak. Duk diam-diam, kita dapat nikmat hari ni sukanya, Masya Allah. Zaman PKP, orang lain tutup kedai, saya boleh buka kedai. Alhamdulillah, bangun malam tahajud sampai sakit kaki sekali. Kenapa tu? Syukur padamu ya Allah bagi rezeki pada aku. Allahu Akbar. Macam-macam kita boleh syukur dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, dua kategori syukur selesai. Kita berpindah kepada isu yang keempat, jenis-jenis anwa'us sadaqat, jenis-jenis sedekah yang disebut dalam hadis dan hukumnya. Sedekah ni banyak sekali. Di antara limpahan karunia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya dan anugerahnya kepada kita, Allah namakan syukur tasmiyatus syukru al-wajib. Syukur yang kita wajib kena buat itu, yang sunat itu, Allah namakan dia sedekah. Sebab apa sedekah? Solat sedekah, puasa sedekah. Kerana bila sedekah boleh pahala, maka seolah-olah Allah Ta'ala berfirman kepada kita, ij'al syukra ni'mati fi a'dha'ika aj'alu syukra ni'mati. Aku jadikan syukur pada nikmat aku tu di atas anggotamu. Kalau kamu nak bersyukur, gunalah anggota kamu itu untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka itu tanda kamu syukur. Para pelajar sekalian, tengok dalam kitab kita ini telah menyaraikan ada 5 kategori sedekah
tanpa fulus di dalam hadis ini. Tadi kita dah baca sepintah lalu. Sekarang ni saya baca sekali lagi untuk memperlengkapkan perbincangan kita supaya para jemaah boleh beramal dengannya, insya-Allah. Tengok, dalam kitab dia tulis A. A itu nombor 1, letak nombor 1. Sama ada A atau 1, ikutlah. Kalau nak rasa takut pening, tak nombor 1, buat bulat itu. 1, al-adlu bainal mutakhasimaini wal mutahajirain. Kita berlaku adil di antara menjalankan hukum dengan adil dan mengadakan perdamaian antara dua orang yang berkelahi, orang yang berbalah. Bila kita tengok orang kelahi, kita pergi damaikan dia. Tengok orang balah, kita pergi tenangkan dia. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sekarang ni kita kadang-kadang bila kita buat agenda nak damaikan antara sama-sama Islam, yang marahnya, yang anti, kita orang Islam juga. Jangan damaikan dengan orang Islam, sama-sama kita. Baik kita damai dengan orang bukan Islam, mereka lebih baik. Mana kau tahu mereka lebih baik? Ini agenda-agenda yang dimainkan oleh syaitan, tak mau tengok orang Islam berdamai. Hadis menggalakkan kita, yang pertama sekali, kita berlaku adil, mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi, maka itu adalah merupakan sedekah yang pertama. Sedekah yang pertama, tengok dalam hadis Nabi kita SAW tanya, dia kata, ala ukhbirukum, nak ke tidak aku ceritakan kepada kamu satu amalan min darajatis salati wassiyam wassadaqah. Dia punya level kedudukannya macam solat, puasa, sedekah. Tak ada duit ni. Qalu bala, qala islahu zatil bain. Nabi kata mendamaikan antara dua orang yang berkelahi. Ini besar pahala. Maknanya sedekah yang besar, iaitulah kita damaikan di antara dua orang yang berkelahi. Mana-mana saja, tak kira lah berkelahi dalam bab berebut harta pusaka ke, di kalangan anak beranak, berebut harta, berebut takhta, berebut kerusi, berebut apa saja berebut, kita damaikan supaya hilang persengketaan. Itu di antara perkara yang sangat besar, kelebihan kita. Baik, yang kedua, tengok B, dia tulis B situ. Yang kedua, i'anatur rajul fi dabbatihi, membantu atau mengangkat orang untuk menaiki kenderaannya ataupun mengangkat barang-barang untuk diletakkan di atas kenderaan adalah merupakan sedekah. Allahu Akbar. Kita tengok orang nak naik kenderaan payah, orang tua-tua naik kereta susah, kita tolong angkat. Makcik-makcik kita ni kadang-kadang nak naik bas kan tinggi, ada tangga 2-3 tangga, nak naik payah. Kita kata makcik naik, barang saya tolong angkat. Masya-Allah, tabarakallah. Kita naik kereta, kenderaan awam, tak ada tempat duduk. Kita orang sihat walafiat, alhamdulillah. Tengok orang tua, orang tak larat, ibu-ibu yang bawa baby kecil, duduk. Saya berdiri tak apa, sedekah. Oh, dia kata ni orang Islam tak jadi budaya kita ni. Ini budaya barat. Siapa kata budaya barat ini? Budaya ini telah diajar oleh Nabi SAW. Bantu orang naik kenderaan, angkat orang letak atas kenderaan, semuanya sedekah. Masya Allah. Kita duk nampak, oh ini budaya orang barat ni. Saya duk belajar di barat, di Eropah. Begini lah. Kenapa kita tak bangga? Saya orang Islam, inilah budaya kita yang sepatutnya. Masya Allah. Duk nampak orang lain. Kenapa? Baik. Sedekah, tak payah bayar duit. Yang ketiga, al-kalimatu tayyibah. Tengok. Kalimah tayyibah. Kalimah yang baik merangkumi, mendoa atau orang yang bersin. Tanda tuan-tuan. Kalimah yang baik ini, ucapan yang baik. Yang pertama, nombor 1, tashmitul atis. Bila orang bersin, dia kata alhamdulillah, kita berdoakan yarhamukallah. Itu kalimah tayyibah. Yang kedua, al-bad'u bis salam.
kita mula dengan salam. Jumpa orang, Assalamualaikum, sedekah. Ataupun orang tu bagi salam ke kita, Assalamualaikum, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, sedekah. Yang ketiga, al-baqiyatus salihat, iaitulah ucapan-ucapan yang baik yang disebut oleh para ulama, hadis 4 kalimah kita tu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni kita dah sebut dalam risalah kita ni, al-kalimatut tayyibah itu termasuklah ucapan subhanallah, ucapan 4 kalimah itu dia panggil kalimah tayyibah. Dan berapa dah? Yang keempat, al-kalamut tayyib fi raddis sa'il, cakapan baik bila orang tanya, "Encik gini-gini," kita kata, itu pun termasuk. Yang kelima, husnul kalam ma'an nas, kita bercakap baik dengan orang, juga termasuk dalam kalimah tayyibah. Dan yang paling tinggi kalimah tayyibah, tanda tuan-tuan, iaitulah kalimatut tauhid. Berapa dah tu? 6. Tapi 6 yang paling tinggi sekali tauhid. Yang ketujuh, kalimah tayyibah juga termasuklah zikir, doa, puji orang-orang yang orang Muslim dengan benar. Dan berapa dah kita? 7. Zikir dan doa. Saya letak nombor. Yang ke-8, puji orang Muslim yang baik. Yang ke-9, asy-syafa'ah indal hakim, kita menjadi penolong. Bila orang ni ada gini-gini, kita pergi tolong selesaikan. Saya jamin orang ni baik, tolonglah luluskan permohonan dia. Itu pun kita kan, kalau kita ada kedudukan, orang dengar kita, tak, saya kenal dia ni, bantulah dia, cik, luluslah permohonan dia. Yang ke-10, an-nush wal irsyad ala tariq, kita bagi nasihat. Kita duduk jalan, tengah jalan, kita duduk nasihat orang tak nak sini. Allahu Akbar. Yang ke-11, semua ucapan yang boleh menjinakkan hati sama-sama Islam, itu dipanggil kalimah tayyibah. Kita tak nak orang kelahi. Sebab itulah saya punya kuliah-kuliah kita pun, kita nak damaikan orang, tak mahu orang kelahi-kelahi. Kalau orang cuba nak kelahi di dalam majlis ilmu kita kata pergi tempat lain, tuan. Kan? Baik. Sedekah yang keempat, al-masyu ila salah. Tengok, sedekah yang keempat, dalam kitab terjemahan dia tulis berjalan ke masjid untuk mendirikan solat berjamaah. Sangat banyak kelebihan solat jamaah, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni, bacalah. Baca hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan berjalan ke masjid. Likulli khatwatin darajah. Setiap langkah kita tu sedekah. Masya Allah. Yang kelima, imatatul adha anit tariq, mengalih benda yang menyakitkan orang lalu lalang di tengah jalan, sedekah. Mana kita tengok apa sajalah, ada duri, ada kayu, ada sampah, ada lubang, contohnya kita tolong, bahaya, timbus, sedekah. Allahu Akbar. Meluahnya pintu sedekah yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, mandal hadis ini menyenaraikan kepada kita 4 kategori sedekah bila fulus, tak payah bayar apa-apa. Jangan tuan-tuan kata, saya ni orang miskin lah Ustaz, zaman PKP ni, tak payah guna duit ni. Allahu Akbar. Jangan buat alasan tak mau bersedekah. Baik, kita pindah kepada isu yang kelima, as-salatud duha. Solat duha memadai bagi memenuhi kesyukuran ke atas kesejahteraan anggota badan. Ni yang kita hadir ni. Hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Zar tadi, bila Nabi kata yusbihu ala kulli sulama sedekah, setiap pagi ni, setiap sendi kita ada sedekah. Nabi kata apa? Tengok di akhir hadis, Nabi kata wa yujzi'u min zalika raka'ata duha yarka'uhuma. Nabi kata cukuplah. Tanda syukur kita dengan sendi-sendi kita yang bergerak, dengan kita solat 2 rakaat waktu duha, tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bayar tol ke tidak? Tentulah kita nak bayar tol kan. Tu apa ni? Apa main tol ni? Tol sendi kita ni. Cukup dengan kita bayar, apa dia? Dengan kita sedekah 2 rakaat duha. Kalau 4 rakaat lagi cantik. 8 kau comel, 12 lagi lawa. Katanya para ulama, 12 paling maksima bilangan rakaat duha.
12. Tapi yang Nabi kita buat 8. Hak kita buat 2, kita kata alhamdulillah. Jangan kita buat kosong. La. Maka itu dia panggil kelebihan solat duha tu besar. Jadi para pelajar sekalian, letak solat duha, solat syukur. Ni orang salah faham sekarang ni. Solat duha, solat projek. Masya Allah. Kenapa solat duha tu? Allah, ni nak pergi suruh fire projek ni. Bertukar pula solat duha jadi solat projek. Solat duha jadi solat apa? Solat apa ni, bincang hal dunia je. La. Tak salah tuan-tuan nak solat, silakan. Tapi jangan kita jadikan solat duha tu sebagai solat dunia. Kita nak solat akhirat. Tapi untuk habuan dunia tidak jadi masalah, insya-Allah. Perbetulkan ya. Baik, yang keenam, memuji Allah Taala ala ni'amihi syukrun. Tengok, puji Allah Taala di atas nikmat yang diberi, itu tanda syukur. Tanda kita bersyukur. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, setiap bila kita seorang itu makan dia baca bismillah. Dia kata sudah makan kata alhamdulillah. Sudah minum kata alhamdulillah. Haza, ini tanda dia bersyukur dengan lidah dia. Allahu akbar. Tengok dalam kitab ni kata, man qala hina yusbih. Siapa dia baca zikir waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Kan ada dalam maksurat kita tu. Ya Allah, jadi apa yang ma asbaha bi min ni'matin, aku yang pagi-pagi aku dapat nikmat ataupun makhluk mendapat nikmat daripadamu yang esa ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, falakal hamdu wa lakal syukru. Kata Nabi, faqad adda syukra zalika al-yawm, dia telah menunaikan kata-kata syukur pada hari tersebut. Siapa dia baca waktu petang, dia mensyukur untuk malamnya. Hadis ini rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Imam Nawawi kata isnaduhu jayyid. Ibn Hajar dalam kitabnya Nata'ijul Afkar kata hasan, tapi ulama muhaqqiq mutaakhirin mengatakan dhaif. Jadi kita pegang dengan mutaqaddim Ibn Hajarnya, Imam Nawawi mengatakan sanadnya baik, jayyid. Alhamdulillah, bacalah doa ini, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang bersyukur. Jadi setiap benda tu syukur. Baca bismillah, nak makan bismillah, sudah makan alhamdulillah. Cukuplah tanda syukur. Baik, yang ketujuh, isu yang ketujuh, ikhlasun niyah lillahi ta'ala fi jami'is sadaqat. Mana kita kena ikhlaskan niat kita dalam semua sedekah yang kita buat. Sama ada dengan perkataan kita, dengan duit kita, dengan ring kudrat kita, semuanya kita niat lillahi ta'ala, maka orang ni insya-Allah berpahalalah dia. Orang tanya Imam Al-Hasanul Basri, kalau kita buat baik, boleh pahala ke tidak? Wa illam yakun fihi niyah. Dia kata kita tak niat apa-apa, tapi benda baik kita buat. Kita tengok ada batu tengah jalan, kita berhenti kereta kita pergi ambil, letak tepi. Kita tak niat apa-apa. Sedekah ke tidak? Jawab dia, na'am. Semua yang kamu buat itu sedekah, kecuali kamu niat kerana nak sambil ambil batu, sambil selfie, semata-mata nak cari like, itu bahaya. Saya kata bahaya, saya tak kata hilang pahala sedekah. Sebab mungkin tuan-tuan nak ikhlas dengan selfie. Kalau tak selfie tak ikhlas, wallahu alam. Tapi pada dasarnya kita buat tadi kan apa? Nak suruh orang lain ikut. Ikut semuanya, pakai hilangkan penyakit-penyakit di tengah jalan itu. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya. Tapi kalau semata-mata nak tunjuk pada orang, semata-mata nak tunjuk, jangan. Takut jadi riak, rugi pahala kita. Baik para pelajar sekalian, yang ke-8, isu yang ke-8, sedekah itu bukan duduk di senarai yang telah kita senaraikan tadi. Zikir, sedekah, angkat barang. Lah, itu 5 perkara, 6 perkara, 7 perkara tadi, 11 perkara, bukan hasrun, bukan itu semuanya. Itu sebahagiannya. Tengok dalam kitab kata, Nabi sebut dalam hadis, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Membagi makan kepada benda yang bergerak jantung dia, boleh pahala. Sama ada dia hayawan, dia orang lagi lah, kan. Maka kita mengatakan sedekah itu luas. 2 hadis yang telah kita baca, hadis 26 dengan 25 ini hadis yang menunjukkan kategori sedekah tanpa kos. Alhamdulillah. Yang terakhir, khitam yang ke-9, kesyukuran terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla itu
Iaitulah bila Allah Ta'ala bagi kita sihat. Bila Allah Ta'ala bagi kita sihat, kita guna kesihatan itu untuk lakukan kebaikan. Bila Allah Ta'ala bagi kita ni boleh bercakap, kita gunakan percakapan itu untuk mendamaikan orang, untuk bergerak, melakukan kebaikan, maka itulah yang terbaik. Jadi sedekah itu ada dua kategori. Satu dia panggil sedekah untuk kita sahaja, seperti zikir, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, baca Quran, selawat atas Nabi SAW, baca Quran, berjalan ke masjid, duduk di masjid menunggu solat, ataupun dengar majlis ilmu, berzikir, tawaduk, mencari harta yang halal, bertaubat. Itu semua dia panggil as-sadaqatul qasirah, sedekah-sedekah yang memberi pulangan kepada kita. Satu lagi sedekah, iaitulah sedekah yang memberi manfaat dia kepada orang lain. Macam kita tolong orang, kita boleh pahala sedekah. Orang tu boleh selesaikan masalah dia. Sebab itu ada satu pertanyaan motivasi yang saya nak tanya, saya dan tuan-tuan boleh jawab dengan baik. Baik, soalan. Habis soalan ni kita berhenti. Jangan bimbang. Soalan, kalau saya bagi sedekah kepada seorang miskin, antara kita pemberi dengan penerima, mana lebih besar kedudukan? Mana lebih besar? Ada orang kata, oi, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kita kata betul. Betul. Orang yang memberi lebih besar daripada orang penerima. Pada zahirnya, na'am. Tapi pada hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan, orang menerima lebih besar pulangannya kepada kita yang memberi. Dalilnya, dia minta sedekah dengan kita sebab dia tak ada makanan. Dia nak beli ubat, nak beli pakaian, mana nak menyelesaikan masalah kehidupan dunia dia. Tetapi, oleh kerana kita beri sedekah, dia ambil sedekah kita, dia beri kepada kita pahala untuk pulangan akhirat. Mana lebih besar? Maka kita kata dua-dua tu besar, tapi berbeza dimensi. Kalau tengok dimensi akhirat, orang yang menerima sedekah kita lebih besar daripada kita beri. Kita beri untuk dunia, bersama dunia dia, tapi dia beri pada kita pulangan untuk akhirat. Maka dengan itu, jangan mengungkit bila bagi sedekah, sebab dia beri pada kita balasan untuk akhirat. Yang kedua, jangan rasa hina orang yang menerima sedekah, sebab ada penerima sedekah lah kita boleh bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Para jemaah sekalian, kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita akan masuk hadis yang ke-27, al-birru wal-ithmu, dosa, kebajikan dan dosa dalam siri akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.